Nanti saya terangkan sapu tu apa maksud. Sapu sunat. Kadang-kadang sapu nampak macam menyapu ya. Kan? Dan seterusnya lepas sesu, siketsu. Siketsu tu ialah kan kita seragam. Dan yang kelima ya shitsuke. Shitsuke ialah kan siasat amal. Ini pun translation. Kalau mereka di Jepun ni kadang-kadang dia translate shitsuke tu lebih dia more on display. Tapi dah kita guna 5S, kita nak bagi S nampak sama, kita boleh siasat amal ataupun dalam bahasa dia Arab kita bagi istiqamah. Kan? Okey. Jadi sebab itulah kalau kita tengok, kalau sekarang ni, kalau kita tengok dalam Google ke apa, banyak kan istilah-istilah dan banyak jabatan-jabatan kerajaan dah amalkan ni. Kan kita budaya Faiz, amalan kita, amalan Faiz dan macam-macam kan dalam di jabatan-jabatan kerajaan. Sisih, susun, sapu, seragam, siasat amal contohnya kan. Tuan boleh tengok dalam tu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan kan, kalau walaupun Jepun mulakan 5S apa semua ni, nak kita ni orang Islam ni pada hakikatnya benda tu dah awal-awal lagi. Kan? Kalau tuan-tuan baca, saya bukan ustaz, minta maaf saya bukan ustaz, tapi sekurang-kurangnya kan kita tahu dalam contoh surah Al-Baqarah dia kata sesungguhnya kan Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat kan, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Maksudnya dalam Islam sendiri dah tekankan. Itu juga kita tengok dari segi hadis. Hadis kata apa? Kebersihan adalah separuh daripada iman. Ni apa ni riwayat Muslim. Kataan ni memang kita nampak kadang-kadang letak dekat tandas lah apa semua untuk flashing kan apa semua kan. Tu kena tanya ustaz pula lah kan yang letak tu kan punya nak suruh flash dia bubuh hadis dekat tandas Okey. Tapi orang apa yang saya tekan di sini bahawa Faiz ni amalan ni bukanlah luar biasa. Itu amalan yang kita telah laksanakan. Kan? Cuma apabila yang jadi isu ialah Jepun lebih mengamalkan daripada kita. Kalau kita pergi negara Arab, kadang-kadang kita sedih jugalah. Kan? Apa ni, keadaannya tidak menggambarkan apa yang disarankan dalam Islam. Okey, ini adalah definisi yang saya katakan tadi, 5S. Kalau kita ikut setengah-setengah pengarang, MPC, mampu UM, kita pakai istilah yang sama. Itu seri kita katakan sisih, seton, susun, seso, sapu, siketsu, seragam, shitsuke, sesama. Dulu kita kat UN awal-awal dulu kita pernah gunakan seso sebagai suci. Kita definisikan sebagai suci. Lepas tu kita pakai balik yang standard lah, pakai yang orang lain pakai supaya mungkin maksud suci tu lebih mendalam tersirat. Tak apa sebagai definisi kan. Dan sirim digunakan istilah yang saya kata tadi, structurized, systematic dan sebagainya. Dan kalau kita tengok artikel-artikel dalam bahasa Inggeris macam-macam tu ada. Tuan-tuan boleh buka dalam artikel macam-macam sebut. Sebab tu dalam bila didefinisikan dalam bahasa Inggeris, dia keluar susul kan. Setengahnya kata seri sebagai segregate dan sort kan. Lepas tu seso dan sebagainya kan. Lepas tu sebab tu saya lebih suka kita balik pada bahasa Jepun asasnya. Cuma dalam bahasa Jepun ni dia nak share dengan tuan-tuan saya dengan contohnya shitsuke tadi tu dia kalau tuan-tuan dia tengok macam Sirim kata self display. Itu susah sikit tu kadang-kadang kita kata siasat amal, self display. Sebab Jepun menekankan lebih pada display kan. Okey. Jadi dalam amalan Faiz ni dialah teknik, sebenarnya lah satu teknik pembersihan tujuan mewujudkan keadaan tempat kita kerja sekadar kualiti secara sistematik dan praktikal. Maksudnya bukanlah kita tak buat Faiz tu kita pengotok tak, kita memang dah bersih dah, cuma dia lebih sistematik supaya benda ni boleh digunakan pakai kan. Kadang-kadang sistem ni untuk bantu kita kan. Okey. Jadi kalau kita buat insya-Allah melalui amalan ini tempat kerja ini kita akan teratur, lepas tu selesa sepanjang masa dan lepas tu dia akan meningkatkan produktiviti. Dan itu kesan terhadap bila kita buat Faiz ni. Dari segi sejarahnya tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan yang masih masih ingatlah kan, kalau pakai kaitan proton ke ayah pakai kaitan proton 1986 dulu kan, itu zaman buat proton dulu kan. Era tu ingat ada dulu era dasar pandang ke timur, Louis Policy. Kan? Ni dulu tu lah kan, dulu kita punya PM dulu dia era ke sana. Jadi dengan tahun tu juga, sekitar tahun tu juga Faiz ni pertama kali dikenalkan di Singapura. Pada asasnya dikenalkan di Singapura dan diamalkan dengan jayanya. Kemudian dia dipraktikkan di Malaysia, Thailand, Korea sebagainya yang dia maksudnya dia digunakan di negara-negara lain. Kan?
Jadi kalau tuan-tuan tengok sejarah macam saya kata tadi, Proton 1983, kan? Pro 2 1993 dan Moderna 1995. Pada apabila kita masuk Proton, masuk banyak, bukan sekadar orang kata sekadar teknologi membuat kereta tu, kita masuk juga budaya-budaya kerja ke dalam industri. Di dalam industri kita kan. Salah satunya kita guna pakai FAS ni. FAS ni ialah asas dalam pengeluaran, dia bukan asas apa-apa untuk apa buat kerja kan. Jadi sebenarnya kalau tengok dia bukan daripada Toyota Production System kan. Jadi apa ni dulu Proton joint venture dengan Mitsubishi. Mitsubishi belajar dari segi sistem daripada Toyota Production System, dari segi FAS bukan asas juga. Begitu juga kalau tuan-tuan tengok Pro 2 adalah dengan Daihatsu. Daihatsu adalah rangkaian dengan Toyota kan. Dia ada hubungan tu. Dan juga Modernas masa saya one of a pioneer set up kilang Modernas pada 1995. Kita our group engineer dekat Jepun dan kita belajar daripada Kawasaki. Pada asasnya Kawasaki juga sistem pengeluaran dia belajar daripada Toyota. Kan kalau kat Jepun tu tuan-tuan yang pergi kat Jepun kawan kita yang dulu masih ingat di Pulau Honshu. Di Pulau Honshu tu ada Akashi plant kan di tengahan di Tokyo ke atas sikitlah kan. Jadi kebanyakan apabila sistem pengeluaran tu diguna pakai, dia tukarlah nama pada contohnya kalau Kawasaki Production System. Bila mai join dengan Malaysia ni, jadi Moderna claim Moderna Production System. Sama dia Pro 2 akan claim Pro 2 Production System, Proton Production System. Tapi asasnya kalau tuan-tuan akan pergi kat kilang-kilang ni, kilang-kilang yang berasaskan yang ke Jepun ni, FAS bukan asas. Sebab tu dia ada Toyota Production System, dan dalam tu adalah FAS. Okay. Pada asasnya mula-mula dulu, FAS ni memang dia masuk daripada industri dulu. Kan? Tetapi lama kelamaan tuan-tuan tengok apa-apa sistem yang dipakaikan di industri diguna pakai pada servis ataupun jabatan kerajaan. Sebab itulah sekarang ni ataupun kita tengok contohnya di dalam mampu dia telah merancang langkah-langkah transformasi perkhidmatan awam bagi meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan FAS ini pada 2012 dulu. Begitu juga KPT kita kan, komited memastikan amalan FAS dilaksanakan. Ini maksudnya dah jabatan kerajaan FAS dah jadi biasa kan. Okey. DUM kita DUM ni bukan letak akhir atau kita merupakan antara yang terawal yang amalkan FAS sebab kita dapat ISO pun awal kan. Jadi sebab dalam ISO tu sendiri, tuan-tuan tengok ISO tu sendiri kan, kalau dia menekankan bahawa salah satu perlu yang dilakukan ialah FAS. Menjalankan FAS. Jadi masa kita dapat ISO dulu sekitar pada 2001, maksudnya kita dah 2002 kita dah laksana FAS. Cuma dari segi pelaksanaan tu dia agak pelan sikit macam itulah. Tak kira sikit. Tapi bukan tak buat, kita buat. Kat KUM dah buat dibandingkan dengan universiti yang baru kan. Depa buat. Kalau dulu kalau kita search, saya ingat 5 tahun lepas universiti baru tu timbul FAS, UM tak timbul. Kan dia punya logo ke apa. Tapi alhamdulillah sekarang kalau kita search kat Google tu semua ada lah kan. Okey. Dan begitu juga kita tengok dalam sekitar kat UM ni contohnya IPQ pada 2015 kita dapat persijilan FAS daripada MPC ya. Kita dapat persijilan. Okey, objektif FAS ni sebenarnya kita nak jadikan dia sebagai budaya. Yang budaya ni bukan dia ambil masa sikit dia budaya. Dan sebab tu kalau tuan-tuan dan puan kalau kita pergi kat Jepun, kita tengok depa ni dah jadi budaya. Budaya jadilah tuan-tuan kan. Kadang-kadang orang kata ada program FAS lah, ada latihan FAS. Di Jepun tak ada pun. Kan? Ya, memang tak ada. Kan? Dia macam ni tuan-tuan. Contohnya lah kalau kita makan nasi pakai tangan. Kan? Makan nasi tangan. Saya pun nak buat program khusus untuk makan nasi pakai tangan. Agak-agak ramai khusus tak? Orang Malaysia akan kata apa punya khusus. Kan? Makan pakai tangan ni biasalah. Daripada beranak, keluar beranak memang tahu makan pakai tangan. Masuk tangan pegang ni. Ni saya kata okey, angkat tangan kanan, angkat buka, ambil nasi, suap dalam mulut. Kan? Lepas tu pula sebelum tu kena basuh tangan. Kita cuci tangan. Program. Tentulah bila kita cakap tu kan, orang kata benda ni pun nak buat program.
Begitu juga tuan-tuan, pernah saya cakap dekat apa Jepun, expert dekat kawasan kan, kita buat program FAES apa. Jepun tu kata kat saya, pasal apa nak buat, dia kata FAES is basic thing. Kan? Benda yang ni biasa dibuat. Dia biasalah, kita kurang biasa. Itu yang sebab tu kita selalu bila dekat Malaysia ni ada program FAES yang kita buat dekat ni. Macam depa keluar rumah dah. Kalau tuan-tuan pi kat rumah depa, ni kawan kita mungkin pernah pi ke Jepun ke apa semua, kan? Depa dah memang standard dah. Susun slipper tu reverse parking. Kan? Kita slipper kita ikut suka ISO, ikut suka orang. Kan? Sat belah kaki belah kiri duduk belah nu, belah kanan duduk, semua campur. Kalau tuan-tuan nak tengok, pergi tengok masjid lah. Kan? Kasut semua putar tu. Kan? Bila nak balik, bila lepas semayang, contoh bila semayang Jumaat kan apa, jenuh cari kasut atau cari slipper kan, satu sebelah ni. Tapi sistem depa memang dah susun. Kan? Yang hebatnya orang kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kan, bila dikatakan budaya ni, kita ni pasal pakai istilah dulu, kita dah mengaji dulu. Kan, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kandang lembu mengembuh. Bila kita pi kat Jepun, kita pun pandai, bukan tak pandai. Pi rumah depa kita pun susun elok ya. Kan? Kasut tu parking macam tu. Di Jepun lah. Kalau balik Malaysia, kita pun ikut kat Malaysia. Perlu dia kasut Islam orang. Tu kan. Maksudnya kita ni, kita mengikut kaedah kat mana. Begitu juga kalau dekat sana, kita tak minum camp berjalan. Kita minum tepi tung, lepas tu buang. Balik sini kita minum, merata lah. Sebab itu adalah budaya. InsyaAllah kita akan cuba sama-sama, kita akan jadikan FAES sebagai budaya di UM ni. Yang sebab tu objektif kedua pula yang ketika kerja yang positif di kalangan warga, kerja universiti yang menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik serta lebih berkualiti kan. Dan sebenarnya yang ketiga ialah supaya menghasilkan idea-idea yang inovatif kreatif. Sebab bila kita buat FAES ni kita akan fikir idea-idea yang lebih inovatif. Keempat, kita buat selalunya dalam konteks FAES ni kita buat teamwork, kita buat sama-sama, gotong royong. Orang Melayu ni bagus. Orang kita ni, orang Malaysia ni, kan, bab kata gotong royong, pertamanya gotong royong kenduri. Kalau bab bakat, nombor satu. Kan, tak payah belajar kat Jepun. Memang kita cakap. Kan, bab kerja, bab sukan ni lah. Jadi, bila kita buat gotong royong di FAES ni pun, insyaAllah, kan, benda tu boleh diamalkan di UM. Okey. Dia impact pelaksanaan FAES ni, dia akan tingkatkan produktiviti. Kan? Dan kualiti juga kalau kita produk, kita akan dapat tingkatkan. Kita akan dapat reduskan kos. Dan kita akan improve dari segi penghantaran atau pemetaan. Kan? Selamat, safety. Kan? Kita mengambil kira juga keselamatan. Kan? Tempat kita kerja sebagainya. Dan meningkatkan moral pekerjaan tinggi. Kalau dalam siapa yang biasa dengan kualiti ini, selalu kita dengar PQCDS. Kan? Productivity, Quality, Cost, Delivery, and Safety. Dan ditambah satu lagi, moral. Kan? Okay. Okey, dalam kalau kita masih ingat, KPT selalu menekankan dan teras kedua misi nasional dulu ialah kita supaya minda kelas pertama. Ini yang kita nak tanamkan bila kita buat FAES kita dalam minda kelas pertama. Pertamanya tuan-tuan dan puan kita tengok apa yang berlaku di UM. Ni gambar saya tunjuk ni ialah gambar tempat lain lah, bukan di UM ataupun kalau zaman dulu-dulu kan, sekarang tak ada lah kan. Tetapi kalau tuan-tuan tengok gambar ni, atas meja ni kan kemas kan, tapi bawah meja kan penuh fail. Kalau tanya dia kan, senang nak ambil. Kan? Jadi benda tu senang. Pasal apa bawahnya, senang tak pergi kan nak ambil. Tapi kan bila dia MC ke apa, hanya dia yang tahu, orang lain tak tahu. Masalahnya kita pun kalau pejabat tunggu saat dia tak ini MC, esok dia main kot. Terlusa dia main. Jadi mengganggu proses tempat kerja kita. Kan? Okey. Begitu juga yang ni kan, semua maklumat ada pada saya lah ni, semua ada, semua di hujung jari sungguh, hujung kaki semua hujung ada penuh. Hanya dia saja yang tahu. Kan? Yang ni pun satu jugalah kan, penuh. Kalau tanya semua dia nak pakai. Kan? Di bawah kaki pun tuan tengok gambar di bawah tempat kaki, di atas meja, di dinding semua dia menggunakan sepenuhnya. Kan? Tapi isu yang sama juga kadang-kadang bila banyak penuh ni pun suruh dia cari pun tak jumpa juga. Isu ni bila kita nak cari, nak search kan, tak dapat. Kan? Ini bukan meja tuan-tuan dan puan, saya percaya meja tuan-tuan dan puan semua clear. Kan? Clear yang ni tempat lain. Okey. Gitu juga kalau tuan-tuan tengok file. File kadang-kadang tengok kemas. Cuba tuan-tuan bila ada orang tarik kabinet tengok. Tengok penuh dengan file. Kan? Dia pun tak tahu file tahun 2020 ke 2010. Kan? Punya lama. 10 tahun lepas pun ada lagi kat atas. Kan? Tak label susah nak cari. Kan? Kemudian dekat apabila kabinet dah penuh,
letak pula kat atas. Ha, pasal dah tak muat dah, kan? Letak pula kat atas. Tak atas tu, kan? Tu ceiling tu kalau boleh buka pun dia akan buah kat atas, kan? Menggunakan ruang sepenuhnya. Tapi kita kena clear benda tu nak pakai tak pakai. Masalah semua nak pakai. Itu yang dia simpan tu, kan? Jadi bila dia claim ruang file tidak mencukupi, kabinet kena tambah lagi. Lepas dia tak boleh kat atas dah, kan? Turun bawah pula. Letak atas lantai, kan? Jadi bila letak atas lantai dia penuh lah, kan? Nak cari atas tak boleh cari, bawah tengok kat bawah, kan? Dan masalahnya bila letak kat bawah kadang-kadang kalau lah berlakunya kecemasan, kena lari ke atas bakar apa, kan? Tersepok kan apa notas ni, kita yang akan jatuh. Kita akan terperangkap. Kita yang akan jadikan tempat tu sebagai bobby track, tempat ataupun perangkap kita sendiri. Jadi benda-benda tu kita kena tengok. Okey. Mengenai amalan Faiz ni, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita tengok kalau kita tuan-tuan kita pergi tempat lain, macam-macam orang sebut Faiz kan. Dia kata no, kita lah ni tak buatlah Faiz ni. Semua Faiz ni semua tempat-tempat lama. Kita semua buat 6S lah sekarang. Oh hebat. Depa buat 6S. Tuan-tuan pergi pula satu organisasi. Wah. Kita ni dulu ada lah buat Faiz lah ni 6S pun kita tak pakai nah. This year we apply 7S. Sudah 7S. Duk ada. Kan? Pi pula yang satu lagi syarikat. Kita apply Faiz 20 tahun yang lepas. Lepas tu nak S, 7S. Now kita dah apply dah 8S. Ada pula organisasi itu. Dan tuan-tuan kan pi pula satu tu. You buat Faiz ke? Kita orang kan dekat semua kita punya kampus tak pakai dah Faiz ni. Kita buat EXA. EXA. Itu Faiz lama punya, lama. Lepas tu yang tuan-tuan pi pula satu organisasi kita, kita buat QA. Kita semua jabatan kita ada QA semua. Dan seterusnya, pi yang satu lagi pula dia kata, ada kita buat Faiz, green Faiz. Jadi versi ni macam-macam yang ada. Sebab tu kalau cerita kat Jepun awal dia pakai Faiz je lah. Dia duk pakai dia Faiz tetap ya. Bila kita ni pasal kita suka ubah menu, ubah sikit. Kalau makanan Jepun ke Korea pun kita tambah apa ni cecah ni penambah rasa. Kita cakap bahasa Jepun, kita orang Melayu pandai cakap bahasa Jepun ni. Kan? Aji no moto. Aji tu siapa pandai Jepun tu? Aji no moto ialah penambah perasa. Aji no, Pak Aji Pak rasa kan? Okey. Jadi dalam konteks kita tengok 6S tadi kan, contoh 6S, dia tambah dia Faiz, setengah-setengah organisasi contohnya konstruksi apa, dia nak tekan ke bawah. S yang satu ialah apa pentingnya safety. So dia put safety supaya kriteria dia apa dia tekankan safety. Umumnya Faiz kita cover dah safety, tapi setengah-setengah organisasi dia menekankan lebih pada safety. Dan begitu juga 7S tadi. 7S dia kaitkan dengan spirit atau semangat buat kerja tu, berpasukan. So ditekan teamwork tu 7S. Manakala 8S ialah simplicity, maksud sederhana. Kadang-kadang kita bila buat Faiz ni kan, kita buat Faiz, yalah awal-awal buat Faiz kan kita suka bunga-bungaan kan. Lepas tu orang cerita buat korporat pula kan, sederhana sebagainya. Jadi bergantung pada kita keadaan tu. So kita ada yang buat 8S sebagainya. Dan yang seterusnya sekarang ni kita ada EXA, itu yang di EXA, QE dan Green Faiz ni lah dikeluarkan oleh Jabatan kat Malaysia ni lah. Dan tuan-tuan pergi tanya dekat apa ni, pergi kat Thailand, Indonesia, mereka ada ke tak? Kan? Jadi kat Malaysia ni kita ada 3 badan yang menggunakan persijilan kan untuk amalan Faiz ni lah. Iaitu Mampu, MPC dan Sirip. Tuan-tuan tengok sini lah. Contohnya MPC dia keluar QE. Kan? Kita ni dekat IPQ kita dapat persijilan daripada MPC. Kemudian Mampu dulu dia keluarkan sekarang kan ekosistem kondusif sektor awam, itu EXA. Jadi dia adalah reason kenapa sikit sebanyak berbeza. Kemudian Sirim mengeluarkan Green Faiz. Cara umumnya saya terangkan sini. Mampu dia kerja tadi persijilan ekosistem kondusif sektor awam. Sebab tu kan tuan-tuan kalau pergi kat mana-mana kat kementerian kan tu depa dan ni bila tukar Mampu ni depa pun ambil Mampu. So depa pun claim kita tak buat Faiz lah, kita buat EXA lah ni. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam konsep dia ialah sama, cuma di dalam penilaian ialah dia menekankan pada ada ni image korporat kan, dia maintain image korporat dia kan. Kemudian kreativiti dan inovasi, amalan hijau dia,
persekatan kolektif, kemudian kepegawaian agensi. Sebab dalam kerajaan ni dia banyak agensi, hospital lah, kampus kita ni lah, sekolah lah, jabatan kerajaan yang share bangunan, jabatan kerajaan yang ada their own building. So nak penilaian sama. Sebab tu tuan-tuan tengok nanti bila kita kat UUM ni, kita ada kategori kita bila kita audit tu. Kategori A apa sebagai jabatan A kan. Sebab isu ni lah, isu ada orang ada store, ada orang tak surau sebagainya. Jadi sama juga dalam kerajaan dalam Exxon dia cover isu-isu bangunan dan sebagainya. Okey. Sirim dia keluarkan Green 5S. Green 5S ni tuan-tuan duk biasa ni baru lepas bulan lepas kan. Bulan 8 kita buat audit ISO kan. Ni pun ada setengah yang masih duk buat audit lagi. So audit ni mesti dia ada sistem ataupun dalam Sirim ni dia sistem dia. So Green 5S ni ada quality management system QMS kan, dia gabung antara environmental management system dan occupational health and safety kan. Ketiga-tiga ni dalam Green 5S. Tuan-tuan masih ingat ni clause-clause ni? Kalau dalam ISO pun ada clause berapa, di dalam Green 5S ni juga sama juga. Kan dia masih konsep sama PDCA, plan do check action, tetapi dia ada clause 3 leadership, 4 planning. Dia adik-beradik macam audit ISO tu kan, biasa dia ada term-termnya tu. Pendekatan dia lah macam ISO bila audit dan sebagainya. Okey. Manakala MPC ni yang kita amalkan dekat FPQ dan tuan-tuan boleh tengok dia punya scope dia ada scope sistem pengurusan QE, dia ada perancangan dia kan, dia ada pengukuran realisasi persekitaran, pengukuran analisa, kemudian ada penambahbaikan. Itu dia dalam MPC punya. Ini tuan-tuan boleh tengok model yang diamalkan dalam MPC kan. Dia ada pertama kita kena ada perancangan, plan, kemudian kita buatlah sisir, susun, sapu, seragam dan siasat amal. Fasa kedua, fasa ketiga kita buat penilaian, kita audit. Dan keempat kita buat improvement, plan, do, check, action. Pusing tu lah, macam tayar tu pusing tu. Ini model yang digunakan di dalam 5S di MPC. Okey, saya kita go sebentas lalu macam mana bagi setengah-setengah yang tengah duk prepare ataupun tengah start 5S kan, kita perlu ada jawatankuasa 5S kan, kena buat jawatankuasa 5S lah macam saya kata tadi lah, sebab kita bukan budaya. Kalau kita budaya lain, kita kena buat sesuatu untuk berubah jadikan budaya. Yang tu tuan-tuan kena faham lah. Jadi dalam nak membudayakan tu adalah sistem ataupun macam mana nak buat 5S ni. Jadi kalau tuan-tuan boleh buat ni setelah itu tak masalah kan. Okey. Tapi kat rumah sebenarnya 5S kita dah buat dah. Tuan-tuan balik cek dekat dapur ada dah buat labeling ni dalam peti ais tu. Okey tak? Ada. Kalau peti ais tu okey tu adalah 5S. Ada. Okey. Persediaan pertama ya jawatankuasa 5S kan. Pertamanya ini dia ada jawatankuasa pemandu kan, jadi pengarah, timbalan pengarah, penyelaras, kemudian dan yang penting dia ada latihan dan promosi serta audit. Tiga jawatankuasa tu yang letakkan. Inilah contohlah, tuan-tuan boleh catat kongsi 5S ni di FPQ lah. Ketua zon, dia ada 3 zon kat sini, kita bahagi dengan 3. Kemudian dia adalah jawatankuasa audit siapa, latihan siapa dan siapa juga promosi. Kemudian selalunya kita akan buat gotong royong. Setengah-setengah jabatan letakkan hari Khamis lah. Hari Khamis buat buat aktiviti gotong royong. Sebab apa? Macam saya kata tadi kan, di Malaysia ni suka buat gotong royong ni. Jadi kita boleh buat sebab kadang-kadang nak kena jalan. Nak bagi tayar bergolek tu kadang-kadang kena buat ramai-ramai. Kan? Kata hari ni kita buat ramai-ramai untuk buat kita asingkan dulu yang mana yang nak pakai tak pakai kita asingkan dulu. Kita buat cara gotong royong senang. Dan kita boleh buat itu. Dan kemudian kita adakan kempen macam ini contohnya lah, tuan-tuan boleh buat follow ataupun boleh guna ni kan. Kempen yang ni kurangkan guna semula dengan kita semula ni. Save water, save energy kan. Ini kempen-kempen boleh jalankan lah kan. Tempat tuan-tuan dan puan dan boleh tengok dalam Google banyak aktiviti yang dilaksanakan kan. Gotong royong ini semua staff yang kita terlibat. Ini contoh-contoh gambar yang dibuat kan. Bila kita selalunya kita buat sekali tu dia punya tenaga tu kuat sikit lah. Kalau seorang-seorang buat
dia jadi malas sikit. Itu kita set. Bila dah ubah major change tu, mungkin kita buat gotong royong. Tukar. Lepas tu bila nak maintain tu dan buat dia untuk kemeja tu kita buat seri-seri sebagainya. Ini contohnya juga gotong royong yang dibuat pembersihan meja, tepi sebagainya, kan? Dan saya rasa di jabatan atau tempat-tempat sekarang di UM ni banyaklah cantik-cantik. Saya ingat dulu masa awal-awal dulu memang agak ni kurang, tapi sekarang ni memang dah cantik lah. Cuma nak improve. Ini kalau otak-otak yang lama masih ingat masa dulu, masa tu saya masih duduk kat BQ sekejap, kan? Kita pergi audit TNB sebagainya. Kadang-kadang kita terpaksa tengok dunia luar sikit lah. Kadang-kadang kalau duduk bawah katak, bawah tumpuk pun tak bawah lagi, tengok tempat orang buat. Bila nasihat saya, bila kita pergi buat benchmark ni, kita pergi tengok tempat orang, kan? Apa yang kita tengok benda yang baik. Ni kadang-kadang kita tengok hak tu. Kita lagi elok pada dia. Tak apalah yang kita elok tak apa. Tapi yang kita tengok apa yang kita kurang dan balik kita buat improvement. Dan sekarang ni bagusnya tiap-tiap orang semua ada handphone. Jadi kita pergi kan tangkap gambar. Saya pun kadang-kadang heran juga, bila nak tangkap gambar selfie tu mau. Bila nak tangkap kita patutnya selain pada selfie je bila pergi jalan tu, tangkaplah gambar-gambar apa yang baik dan apa yang buruk. Yang boleh kita bawa balik jadikan sebagai benchmark. Supaya ada yang buruk pun tak apa, kita habang kita jangan jadi macam ni sebagainya. Yang tu tujuannya lah. Okey. Ini gambar lama masa unit 10 dulu. Saya ingat ni grup yang pergi lama-lama dulu kan. Masa kita bila bawa grup auditor pergi unit 10 dulu, unit 10 dia apply 5S door to door. Maksudnya pada gate sampai ke gate. Dia buat semua dulu. Kan? Kita tengok tempat dia cantik sebenarnya, kita kata agak mustahil kita boleh laksanakan contohnya. Tetapi lama-lama bila kita tengok hari ini, apa yang ada pada dia pada hari itu kita pun dah ada. Kan? Cuma unit 10 dulu dia apply sampai bilik bersyarah. Kat UM dia step by step lah, berjabat dulu sebagainya. Okey, begitu juga kita boleh pergi kat industri. Kita tengok how industry apply 5S di dalam production line dan di mana dia ada Kaizen board dan sebagainya di dalam industri. Sebab terutama industri-industri yang berasaskan ataupun JV dengan Jepun ni, dia memang common, memang laksana benda tu. Kan? Macam saya. Okey, sebenarnya kalau kita tahu tadi pelaksanaan 2S dan ada 3S, sisir. Mula-mula kita laksanakan 3S dulu, sisir, susun dan sapu. Seri, apa maksud seri? Macam kita diferensiasi, seri kita asingkan. Menyisir dan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja. Tuan-tuan dan puan nampak macam mudah, tapi sebenarnya tak kurang mudah. Tuan-tuan balik kat rumah, cuba cek barang, tempat ni tuan-tuan dan perempuan lah, especially perempuan. Tengok baju-baju yang baju yang banyak baju kan. Nak pakai masa baju umur 30-an, banyak 40-an dan 50-an. Hak 30-an dulu pun ada, kan? Nak buang sayang simpan. Lama-lama penuh kabinet. Daripada A sampai kabinet ke hujung, penuh baju. Yang pakai duk baju tu hari. Hari itu hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu sampai Jumaat, pakai duk ulang baju tu. 7 helai ya. Baju duk ada 50 helai. Cuba tuan-tuan cek tengok. Betul ya saya kata. Kan? Pasal apa? Pasal nak buang tu susah. Kan? Nak sisih tu. Ni masa-masa boleh pakai lagi. Nanti kalau lepas diet boleh dah. Kan? Lepas tu ada soalan yang saya pernah masuk hospital dan doktor nasihat, doktor advice dia kata kepada especially perempuan dia kata kan, dia tanya bila tuan atau perempuan pakai kebaya, dia kata. Soalan tu nampak ni memang kebaya. Sebab apa dia tanya bila pakai? Maksudnya kebaya tu masa berapa tahun. So kita susah nak balik pula zaman yang boleh pakai yang slim-slim tu. Kita FAS sama lah, kalau baju tu dah memang tak boleh pakai, kita sisih lah, buang barang tu atau sedekah. Kan? Konteks ni sama juga tempat kerja, kalau benda tu dah lama, kita buang. Kan? Kadang-kadang sahabat lama pun nak pakai, memanglah nak jual, tapi semua ada, semua tanya semua nak pakai. Kan? Sama je kalau tuan-tuan tengok kat bilik sebagainya, dia isu-isu yang sama macam tu. So basically dalam sisih ni, dia kita kena bahagikan item yang tidak diperlukan tu, item yang tiada nilai dan senang dibuang, kita buang. Kan? Sebab tu bila buat gotong royong senang. Ada decide ni, nak buang.
item yang ada nilai dan boleh jual, boleh kertas, boleh recycle apa, simpan sebelah, terus esok panggil jual. Item yang tiada nilai tetapi kos 10% tinggi, yang tu kita kena check. Kadang-kadang chemical ke apa semua tu, kita kena check macam mana nak lupuskan. Jadi yang tak digunakan. Jadi item yang diperlukan, kita akan susun. Kan? Susun yang elok. Yang pertamanya kita sisih buang. Sama juga alam peti air. Tuan-tuan dah buat dah selalu ni, sisih ni. Kan? Asingkan yang mana. Ini yang expired pun, kalau peer audit, kan? Salah satu auditor bila peer audit, peti air tak kira peti air pejabat kat rumah, dekat salah satu kat tengok alam peti air tu, kan? Kadang-kadang kicap tu, tahun 2018 tu ada lagi. Expired. Tapi dia kata sedap. Lagi lama kicap, lagi tahan lagi. Dia kata expired 2018 lagi sedap pada 2020. Tapi tak salah kot, no? Bahaya untuk kesihatan. Kan? Jadi benda-benda tu, hak mana expired, kan? Remove. Kan? Itu. Okey. Inilah contoh apa aktiviti kita buat seri, mengasingkan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja. Itu kita boleh gunakan apa 3R sebagainya lah. Sebenarnya kita susun. Menyusun, menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula di tempatnya. Jadi susun ni selalunya kita apa yang perlu? Dia macam apa dia, item selalu digunakan, kita tak dekat. Kalau contohnya kalau saya duduk sini, yang boleh kita capai. Kan? Maksudnya item yang kita boleh capai. Yang jarang tu jauh sikit apa. Yang tidak perlu kita mungkin simpan dalam stor. Macam filem Piramli lah, cerita apa? Cerita kadang-kadang, jarang-jarang. Tu apa? Nujum 14 ke apa? Cerita tu kan. Jadi istilah yang sama kita gunakan untuk yang kita nak susun. Okey, ini dah 7 prinsip asas susun. Kita menggunakan kaedah first in first out. Kan maksudnya kalau barang, kalau tuan-tuan susun barang-barang dalam store Januari, Februari, Mac ni sampai kalau kita bubuh Januari dekat dinding, bulan ni bulan Ogos ni di hujung sekali kan tuan-tuan masuk dalam pintu, kan masuk pintu, selalunya kita akan ambil yang paling dekat lah. Sebab tu kalau kita susun, supaya kita susun yang masuk dulu akan keluar, apa ni, masuk dulu akan keluar dulu. Maksudnya, kalau contohnya kita bolpen, kan, pen ink ke apa, kita ada stok, kan, kita letakkan. Kadang-kadang benda tu sampai hak tahun lepas. Hak tahun lepas tak pakai lagi, kita pakai yang tahun ni. Patutnya kita pakai yang tahun lepas dulu. So, benda tu biar kita pakai ikut first in, first out. Wujudkan tempat, yang kedua wujudkan tempat khas untuk satu item yang dengan jalan label sebagainya. Semua item tempatnya mesti dirujuk dengan label yang itu. Kan? Ini letak item di tempat yang mudah dilihat. Jadi saya rasa tuan-tuan boleh baca ni. Yang detail ni boleh tengok gambar nantilah. Okay. Inilah contohnya apa kita susun. Tuan-tuan kita labelkan color coding sebagainya supaya mudah dicapai. Alat tulis, kita tuliskan kan, kod warna bila ada coding tadi. Kan? Tapi kita kena standardize lah kan, kod pergi sama lah. Kan? Ini contoh-contoh kan. Tuan-tuan boleh buat, contohnya dalam naik bukit, turun bukit ni, tuan-tuan tengok ni, ya, Januari sampai ni, Januari sampai Jun, lepas tu Julai sampai ni. Jadi kalau ambil satu file, kita nampak ada gambar yang terputus. Ataupun yang kreatif bubuh gambar background sebagainya. Tapi cuma mungkinlah kalau file-file pejabat tu, tuan-tuan pakai yang standard yang bagi sama. Mungkin personal file boleh buat gambar sebagainya. Terpulang pada aktiviti lah. Tak jadi apa masalah yang besar. Itu juga bila tu kita ada label dekat luar ni supaya mudah dicari. Kita tak tahu apa yang ada di dalam kabinet-kabinet yang kita letakkan tu. Jadi tuan-tuan dan puan akan tengok ini contohnya. Yang pentingnya ialah tuan-tuan nak cek sama ada keberkesanan sistem yang tuan-tuan buat ke tak. Tuan-tuan suruh kawan-kawan dalam jabat tu yang bukan buat kerja yang sama lah. Ataupun apa ni, suruh dia cari file. Bagi senarai kat dia atau tanya file, suruh dia pilih cara random, kita pergi cari file lah. Kalau kita boleh cari file dalam 30 saat, kan? Ataupun kalau kita tak mai, orang lain mai, maksudnya kita MC, kawan kita yang duduk sebelah, boleh tak cari dalam 30 saat? Kalau sistem yang kita buat tu, maksudnya tanpa kita boleh mencari dalam 30 saat, sistem kita Alhamdulillah. Tapi kalau sistem kita nak cari tak boleh, susah, dan itu bukan sistem yang baik. Kan? So, the target ialah less than 30 second. File tu ataupun surat tu boleh dicari. Ini
aktiviti lah nak buat 4 bulan kadang-kadang finance ke apa 4 bulan sukan pertama, sukan kedua, sukan ketiga sebagainya. Kan? Ini contoh-contoh kan 30 saat tadi saya kata. Kemudian bila kita susun apa benda-benda contohnya chalk sebagainya kan kita bisa ada labelkan kan. Kalau tuan-tuan tengok kan kita ambil betul pada kali pertama kan right the first time. Kadang-kadang ini ingat dulu kadang ada chalk pun kita pakai chalk ambil 10 kali chalk baru dapat chalk yang betul. Lepas tu maksud kertas A4 pun habis, dakwat pun habis. Kan kalau kita buat proper kita buat betul pada kali pertama dan apa boleh jimatkan kos sebagainya. Begitu juga apa ni kalau yang wiring di belakang ni kita buat tie elok-elok sebab apa kadang-kadang dulu komputer kan kita buat banyak betul ada hamba Allah pula nak pi tutup pula kan tutup komputer tutup kita dulu komputer kita hilang semua data kan jadi kita buat wiring elok dia pun nak buat cleaning pun senang. Ini contoh ATMB masa kita pi benchmark dulu salah satu tuan-tuan masih ingat ATMB dulu dia isu dia ialah dia kata bila orang macam kita lah kita duduk kat teman kita call depa lambat mai. Kerana depa lambat mai sebab apa? Depa cari barang tak jumpa. So daripada bila depa buat improvement, depa susun, depa senang cari cepat, so depa lebih cepat sampai ke rumah kita. Itu salah satu kesan daripada depa buat apa ni 5S lah kan. Baguslah. Kita kadang tunggu berjam-jam jenuh jugalah dalam duduk gelap kan. Okey. Ini kita buat contoh label. Tuan-tuan tengok label ni dia bergantung pada kadang-kadang tempat kertas-kertas apa ataupun kita nak tostek tu ataupun kopi salinan tak perlu buat banyak. Kadang simpan sampai 2 tahun tak habis. Tiba-tiba tukar pula logo lain buang kertas tu. Kan? Jadi barang-barang kita mungkin kita limitkan. Kita ni dia punya consume tu banyak pakai mana. So minimum patutnya ada berapa saja. Lepas tu maksimum berapa. Tak perlu mestinya penuh ruang tu. So bila rendah sampai minimum kita refill balik. Itu tujuannya. Ini contohnya FIFO tadi kan. First in, first out. Kalau kat kilang dia pakai fluoride ni lah. Kalau letak barang kat belakang, lepas tu ikat dekat. Lepas dulu McDonald sama juga yang table kat depan tu. Bila dia ambil yang kat dapur, dia bubuh burger turun ke bawah. Dia ambil daripada depan. Konsep kat kilang sama juga. Dia supply daripada belakang. Ni di depan ni lah operator akan duduk, dia akan ambil barang. Itu panggil first in, first out. Dan tuan-tuan kalau masih ingat kat sekolah dulu lah, zaman saya ingat kat veteran ada, ni pensel tik-tik. Tahu ti pensel tik-tik? Pensel tu tekan tu ambil mata bubuh di belakang balik. Kan? Bila bubuh pensel tu, bubuh tekan. Zaman ni mechanical pensel kot, tekan. Dia akan keluar satu lah. Dia mata pensel, dalam tu ada mata pensel. Jadi first in, first out. Maksudnya dia akan keluar benda. Itu konsep dia. Kemudian kita gunakan aseton padankan label. Kunci ni kita labelkan supaya senang cari. Kadang-kadang kita cari kunci tak ada. Cuma nasihat saya kalau kunci di kalau kat rumah tu hak mana master mic di mana simpan tu janganlah duk label juga. Label saja senang mencuba masuk cari label yang mana yang umum sajalah kan. Okey. Ini sama juga dekat pejabat kita ada close dan open, kita boleh tengok pintu mana yang buka, pintu mana yang tutup. So, secara dalam konsep 5S ni dia panggil visual management. Sekali kita tengok, kita boleh tahu dah kan benda tu buka atau tutup. Konsep dia tu. Kalau dia dah tutup dia tak sebelah sini kan. Lampu sama juga konsep dia, kita label kat lampu sekarang banyakkan di tempat dekat UM dah label lah kan lampu supaya mudah dicari. Kadang sebaiknya masa nak buat wiring dulu dah ambil kira dah. Sebab saya faham kadang-kadang bangunan lama bila nak buat apa ni bila rewiring kadang-kadang kita tak bagi info dekat orang yang buat wiring tu kan, tu lampu petik sana menyala merata kan. Jadi kalau kita boleh plan awal itu lagi baiklah. Lepas tu kita diikuti dengan labeling kat sini. Ini contoh labeling bagi coding lampu mana yang perlu tekan yang menyala sebagainya. Sensor kita sapu itu mencuci tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk kotoran di lantai mesin dan peralatan. Jadi amalan sensor ni yang selalu kita pakai ialah kalau tuan-tuan pergi dekat kilang pun, kilang kan tuan-tuan akan tengok mesin, dia mesin macam-macam, mesin lah kotak tu dia kata kalau tu tak boleh kotak. Boleh. Konsep 5S ni tuan-tuan kena faham. Masa kita buat kerja, atas meja tu kalau ada benda tak ada masalah. Dia yang pentingnya bila kita nak balik 5 atau 10 minit kita akan buat
susun balik supaya benda tu clear. Supaya pagi esok kita mai, meja tu dah clear. Tenang dia. Bukan kita tinggal sampai serabut tak, kita tinggal tu. Itu isu. Kalau tuan-tuan pergi kat kilang 5 minit atau 10 minit dia akan buat 5S. Istilah kat kilang senang, dia kata 5S tu maksudnya dia akan sapu apa, back to normal. Kan? Esok di pagi dia mai, benda tu dah clear. Masa dia jalan ni, of course ada habuk jatuh apa, ada scrap jatuh, semua tu biasa. Masa jalan. Tapi di tempat kerja ni kadang-kadang bila mai audit semua clear. atas meja clear. Sebenarnya tak apa, buatlah kerja. Auditor mai macam biasa. Kalau ada atas meja tu tak maksudnya tak buat 5S. Okey, boleh buat 5S. Kan? Jadi dan ditugaskan penjaga setiap mesin, PIC, person in charge. Supaya dia ada orang yang ambil atau benda tu bertanggungjawab pada tiap-tiap benda. Kan? So, gabungkan pembersihan sesuai dengan pembersihan mesin inspection. Kan? Kita ulang buat benda tu lah. Sweep, wipe, polish, check and fix. Okey. Jadi bila kita nak buat suruh orang sapu, janganlah penyapu ada 1, ada 10 orang. Kan? Ni hari ni kita akan buat gotong royong. Penyapu ada 1. Hak 9 orang tu tukang tengoklah. Seorang yang kena buat. Jadi yang pentingnya kalau kita nak buat gotong royong, facilities tu kena ada. Bagi ada supaya orang boleh buat. Okey. Seterusnya kita pelaksanaan dengan 2S, seragam dan siasat aman. Siketsu, iaitu kita memelihara kebersihan penyusunan sepanjang masa serta mengamalkan sistem seri seton sesu dengan berkesan, yang amalkan 3S tadi tu lah. Siketsu. Jadi bila nak buat ni, kita selalunya, contohnya kita, kalau tuan-tuan tengok ni, kita ada tempat-tempat kita label tu, kita maintain tu, kan? Seragam kan? Kita ada apa ni, SOP dia, kan? Apa yang perlu diikut, kita letakkan dalam di tempat-tempat yang berkenaan. Yang kelima, syiksuket, sentiasa amal ataupun istiqamah. Berdisiplin dan melatih pekerja mematuhi peraturan dan budaya kualiti di tempat kerja. Yang inilah cabarannya dalam 5S ni sebenarnya kan, yang nombor 5 ni. Kita biasa tuan-tuan nombor 1. Kalau ingat tuan-tuan tahun ni tak adalah kita tarawih di rumah. Selalunya kalau bulan-bulan puasa, tuan-tuan biasa ingat bulan puasa tu hari pertama tu penuh surau dengan masjid. Kan? Nak parking tak boleh. Hari pertama. Lepas 15 hari, dah surut dah. Ujung, tinggal Tok Imam dengan Bilal saja. Tambah kalau buat apa ni, sembahyang tarawih banyak, lagilah. Tak ada. Jadi, masalah nak sesat. Lepas pula, apa bulan puasa, kan? Surau pun kosong. Tapi lah ni, alasan COVID-19 lah. Kan? Tapi itulah, nak siasat aman ni bukanlah mudah. Begitu juga dengan 5S ni, bila kita nak buat, kadang-kadang nak kena, bila kita kena buat satu supaya orang tu buat. Salah satu kaedah ialah kita kena ada audit. Audit tu bukan apa, boleh bantu kita jadikan siasat aman. Kalau di rumah tuan-tuan, apa yang menjadikan, dia samalah. Kalau orang main rumah kan, kita akan kata sat-sat ataupun nak main kena bagi tahu. Pasal apa? Lu nak buat duk kemas rumah. Kan? Jadi orang bila orang main tu salah satu kebaikannya ialah kita akan kemas rumah kita. Secara tak langsung kita akan buat faedah. Begitu juga dekat pejabat, kalau orang main pejabat kita ataupun ya, kita akan cuba maintain. Itu kebaikan dia lah. Itulah tuan-tuan tengok dia ada yang tadi ni, siasat amal kita kena buatlah 15 minit pertama, 15 minit terakhir. Telefon contohnya tidak lebih 3 kali. Ini kita letakkan dia punya panduan tu supaya kita dapat laksanakan. Contoh. So kita letakkan senarai semak. Jadi checklist kan. Polisi keselamatan kebersihan diamalkan, ni kita cek, keselamatan ditampar sebagainya. Tuan-tuan boleh tengoklah detail ni. Kawasan berisiko dengan pasti detail ni. Kan? Okey. Dan adakah pekerja faham keperluan 5S? Ini semua checklist lah. Yang macam saya kata tadi, kita kena buat audit. Audit dalaman, audit luaran, dan audit pelawat. Jadi kalau di PTJ kita ni, kita boleh buat, kalau dalam konteks umum, kat UEM ni, kita kata audit dalaman lah. Audit dalaman yang kita lantik auditor pergi melawat. Tuan-tuan dan perempuan. Kan? Tapi bagi, kalau ada kita ambil persijilan, ada audit luaran. Contohnya Siri My Audit. Dalam konteks tuan-tuan boleh juga. Tuan-tuan dengan PTJ tu, tuan-tuan buat audit dalaman tuan-tuan sendiri. Dalam apa ni, jabatan.
audit luaran tu seolah-olah di luar daripada PTG. Macam contohnya yang audit daripada APQ. Sebenarnya ada audit pelawat. Audit pelawat ni ialah orang main melawat rumah kita lah. Kan ada rumah juga orang main pelawat. Okey. Cara tak langsung itu semua main audit. Jadi untuk audit MPC, saya tekankan MPC lah. MPC adalah yang kita kata tadi, dia akan bagi beberapa bahagian. Keperluan utama pelaksanaan, ruang pejabat, bahagian kaunter, tempat simpanan, tempat umum, kawasan bersyarat ni. Jadi untuk UEM, sebab hasil daripada perbincangan dengan juruk-juruk audit yang lama hotel semua, susah untuk pembahagian markah. Jadi dulu kita jalankan 5, lepas tu kita bincang, kita untuk mudahkan, kita adakan 3 kategori saja. Kosong maksudnya dia tak apply, tak buat apa-apa memang. Satu dia buat bermaksud sebahagian daripada amalan FAS dia amalkan. Contohnya dia buat dekat satu kawasan, kalau pejabat dia ada 2 bahagian, dia buat satu bahagian tapi bahagian ini tak buat. Yang kalau 2, kita bagi 2 maksudnya dia buat kedua-dua, ke semua kawasan pejabat tu dia buat. Itu mudah untuk penilaian. Jadi kita ada kosong, 1 dan 2 saja. Ini audit dalaman lah. Audit dalaman yang dululah, apa yang gambar-gambar otak-otak dulu pernah buat audit dalaman. Kan? Jadi dalam proses audit ni kita lihat, kita tanya dan kita periksa. Kita tengok. Jadi biasa audit macam tuan-tuan dan puan yang terlibat dengan audit ISO sama jugalah. Audit mana pun sama. Jadi di kategori jabatan UM ni kita bahagikan. Macam sama juga isu macam mana yang mampu alami. Isu dulu jabatan kerajaan macam-macam kan. Dekat UM pun sama, kita ada job different building dan sebagainya. Kita kategorikan dekat UM ni sebagai 3. Untuk tahun ni lah, jabatan A, jabatan B dan pusat pengajian. Jadi jabatan A yang mana lebih 30 orang staff dia, kita kategori jabatan A. Jabatan B ialah kurang daripada 30. Okey, penilaian audit FAS ni dari segi kriteria. Dulunya kita ada 222 item dan untuk COVID-19 ni kita tambah kriteria supaya tiap-tiap PTJ mengamalkan norma baru tu. Total jadi 257. Ini perubahan daripada penilaian audit pada tahun ni lah. Kemudian kita bagi pula dari segi kalau jabatan tu ada laporan penambahbaikan terusan, satu laporan dia akan bawa 2 markah. Maksudnya kalau kita nak encourage PTJ membuat penambahbaikan. Borang nanti secara umum saya akan tunjuk ataupun Siti ni akan terangkan nanti. Okey, secara umum jadi keperluan utama pelaksanaan FAS, dia ada detail dia polisi FAS, carta pengasihan ada gedor, maklumat FAS, jadual perancangan, lalu kadang-kadang letakkan di sudut FAS untuk semua detail macam itulah kan. Boleh ni. Saya akan go cara umumnya tu. Ini contoh polisi FAS, carta sebagainya. Okey. Dan ruang pejabat. Ruang pejabat ni lantai. Lantai dia ada susun atur, peralatan, susunan fail dan piasan. Jadi lantai ni kita masuk juga kriteria yang ada COVID-19 ataupun cara norma baru. Nanti dalam kriteria ni. Nanti Puan Siti akan terang kriteria tadi. Ini contoh-contoh lah. Contoh kat sini bukan semua contoh baik, ada yang tak baik pun kat bawah ni. Jadi tuan-tuan jangan, ini contoh yang ada di ruang pejabat. Dan kita kena adakan sanitizer sebagainya. Okay. Kemudian penguatan di kaunter. Penguatan kaunter juga kaunter, peralatan dan perabot, dan kemudian bahan barang pencetak dan pelanggan. Kat sini juga ada item yang kita tambah sebagai item norma baru. Ini contoh kaunter, ada penjagaan sosial sebagainya lah. Dan barang mencetak, contoh. Begitu juga tempat simpanan. Kalau kita dah store, laluan nak masuk dengannya, simpanan barang terpajang toksik mungkin kita tak pada ataupun JPP ya. Kan? Tapi banyakkan store adalah asas. Kita kena kawal juga daripada orang keluar masuk. Tapi tak apa, selalunya seorang yang kontrol. Ini jenis store. Betul. Tempat umum, contoh bilik rehat kerja. So kriteria norma baru tu juga dia guna pakai. Ruang menunggu untuk pelanggan, bilik semayang, bilik kita surau kita tu, kan, bilik mesyuarat, taman, tempat rekreasi, tempat makan dan juga tandas. Tempat umum ni semua adalah kriteria baru. Tempat makan pantry kan, kerat cuci tangan,
tandas. Begitu juga bilik mesyuarat, ada penjarakan sosial. Kita kena letakkannya. Kalau kita ada surau, kita kena labelkan ada penjarakan sosial, pemas. Cuma isu sejadah ni, memanglah kalau ikut standard kementerian, dia sekarang dia ringankan ataupun dia kurangkan, sejadah tak perlu bawa dekat masjid. Tapi di Kedah masih kuat kuasa lah. 1 bulan September tu dia kuat kuasa. Jadi kalau bawa lagi baiklah, kan? Lagi bagus pakai sendiri. Dan cuma kita menggunakan kementeriannya, maksudnya tak perlu. Jadi amalan dekat surau tu terpulang. Kalau pakai sendiri lagi baik. Tapi kena ada penjarakan sosial, itu 1 meter antara satu sama lain. Kemudian kawasan persiapan PTJ, dia papan tanda, tanaman pokok, tempat penambahan 3R, perpustakaan, papan nyertaan, dalam utama, alat pemadam api, kan? Dan inovasi penambahan itu apa ni, continuous improvement lah. Ini contoh 3R, yang mana sebenarnya penambahbaikan ni, dia ada laporan penambahbaikan bagi tahun ni, kita dah standardiskan bahawa tiap-tiap PTJ kita menggunakan format yang sama, iaitu format yang ni nanti boleh refer IPQ, kan, di mana before dan after, kan, dalam format laporan penambahbaikan Kaizen ni. Jadi tuan-tuan boleh dia ada apa ni, apakah menyatakan penyataan masalah, penerangan penyelesaian dia, objektif projek untuk kurang, contohnya objektif penjawatan di store, kan, ini detail dan isilah, kan. Cuma gambar dia simple saja. Tuan-tuan boleh guna before dan after, dia tak perlu buat gambar banyak-banyak. Kemudian faedah dia apa dia? Dia ada macam tadi lah PQCDS tadi, kan, aktiviti sebagainya, dia ada impact daripada tu. Kemudian tambahan berat sikit ialah apakah pembaziran yang berlaku dalam apa yang kita cuba improve dalam penambahbaikan. Contohnya kita refer pada Lean, kan. Lean, dalam Lean tu dia ada 7 ways. Adakah apa kita buat improvement ni, contohnya akan efek pada salah satu ways dalam Lean. Ini contoh laporan penambahbaikan Kaizen. Yang ini akan digunakan pakai sebab tu bila nanti sama ada apa-apa improvement yang dibuat di PTJ, ISO pun akan check. Maksudnya dari segi kita akan guna pakai format yang sama, ISO pun akan pakai ini, aktiviti 5S pun akan pakai yang sama. Dan bila tuan-tuan tengok dalam apa ni KPI, ada yang kena buat presentation ke IK, ada yang kena buat penambahbaikan. Jadi digunakan barang ini sebagai evidence kepada IPQ lah, sama ada benda tu tuan-tuan buat improvement atau tidak. Kan? Jadi kita akan keep as a record, maksudnya tiap PTJ tu, contohnya dalam satu file dia 2020, 2021 ke, all activities ataupun penambahbaikan tu boleh dekat pada sheet ni. Kan? Dia pakai Excel, kan? Jadi dia akan ada satu PTJ, ada satu file, semua aktiviti kat situ. Okey. Ini apa ni cara sebentar lalu lah, kan? Penambahbaikan ni dia ada kaitan tadi yang saya katakan tadi, 7 ways tadi, kan? Dia ada defect kejahatan, contoh kesalahan masukkan pesanan, kesilapan reka bentuk, kesilapan invoice, ini contoh defect. Kan? Kemudian overproduction, pengeluaran berlebihan, kan? Buat kadang-kadang kita photostat kertas tu, kan? Sama juga kita buat apa, kata peserta ada 30 orang, kita photostat 35. Pasal apa tanya dia? Kod lah, just in case kod orang main lebih. Dah apply 30 orang, memang main 30, tak main ada. Kan? 30 jadi 25 ada, tapi kita ni jenis pemurah, lalu kalau photostat mesti lebih. Jadi selalu kita buat contohnya overproduction, kan? Kemudian begitu juga kalau kita tengok apa ni, kita menunggu ni kita kan kadang menunggu kelulusan sebagainya, itu contohnya waiting, menunggu queue dapat servis ke kaunter sebagainya. Kemudian transportation, memindahkan produk daripada A ke B ke C, padahal boleh direct pun. Jadi itu salah satu apa ni dipanggil pengangkutan ataupun kelulusan bertindih. Tu dia approve saat ni 4 kali approve baru boleh. Kadang-kadang benda tu perlu satu approve. That all system tu akan membantu kita mencepatkan proses, kan. Kemudian inventory kita simpan, bukan pejabat yang berlebihan. Patutnya apa order kata 10 ya, order sampai 40, kan. Last kali expired. Jadi mungkin benda-benda macam tu akan kurangkan pembaziran lah, membantu kita. Pergerakan macam tadi, cari file, cari cepat semua, kan.
Ini contoh ni pergerakan kadang-kadang buat kerja tu kena print photostat duduk kat tingkat bawah sebagainya, flow dia hantar kat sini flow. Kalau kita study lah, tuan-tuan tengok flow study tu, tuan tengok dia punya motion tu banyak. Tu kita boleh simplify dia bila buat improvement, dekatkan benda tu supaya jarak dia akan pendek. Dan ni adalah contoh layout point to point kan. Kadang-kadang kita buat excessive processing kan, proses yang berlebihan. Berbilang tanda tangan kan, perisian dan beza pada dokumen pakai software, different software, patut kita integratekan dia. Jadi kalau kita buat improvement tu, itu dikategorikan kita mengurangkan waste excessive processing. Jadi kalau benda tu betul-betul pada kita nak buat tak buat. Jadi hadis kita tengok, sesungguhnya orang yang paling berjaya ialah orang yang lebih baik daripada semalam. Ini sebenarnya, sebab tu saya kata, dalam konteks 5S ataupun KAK ke continuous improvement ke dalam Islam tu dah ada dah. Lepas tu continuous improvement ataupun Kaizen ni dah sebutkan. Apa? Maksudnya orang yang paling berjaya ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, dan orang yang gagal adalah orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Manakala orang yang terberdaya adalah orang yang hari ini sama dengan hari semalam. Ini hadis daripada Bukhari dan Muslim. Ini istilah continuous improvement yang dipakai. Itu juga kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran kan, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum ni, selalu kita dengar kan, sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri sendiri. Ya? Kerana kita lah nak kena ubah kan. Okey. Arigatou gozaimasu. Kan? Thank you. Untuk kriteria saya serah pada Siti lah, Puan Siti kita, dia akan nanti kalau apa, stop lagi. Ya, saya stop sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar daripada ITQ, yang mana di ITQ saya menjaga bahagian 5S. Okey, jelas tak suara saya? Jelas. Okey, terima kasih bagi respon. Okey, sekejap saya nak share kriteria. Oh, tak boleh. Security desktop. Okay. Value. Sekejap ya, saya nak share kriteria 5S. Okay. Tak boleh. Sekejap. Cik kami lah Haji. Cik kami. Boleh. Okey, ini adalah kriteria penilaian amalan persekitaran berkualiti 5S UUM mengikut norma baru. Okey, semua sedia maklum kan, bulan ni adalah bulan audit 5S di mana start 1 September hingga 30 September. So kriteria yang akan digunakan pakai oleh juraaudit adalah kriteria yang ini. Dan pada tahun ini kita ada buat beberapa penambahbaikan dalam kriteria yang mana kita tambah sikitlah mengikut norma baru. Okey, kalau kita tengok kat sini, tadi Haji ada, okay, yang ni yang lama tau sebab kita buang yang tempat sejadah. Bila kita buang tempat sejadah, so dia takkan jadi jumlah markah 258, dia akan jadi 256. So pemberat dia lah. Okey, dalam kriteria norma baru ni kita ada tambah laporan penambahbaikan berterusan ataupun Kaizen yang tadi yang Dr. Hasni ada share. Yang mana kalau PTJ mempunyai laporan Kaizen, so dia ada markah tambahan 2 markah bonus. So kalau ada 2
laporan, so dapat 4 markah bonus. Yang ni markah bonus lah. So kalau ada apa-apa inovasi ataupun kaizen, bolehlah nanti tunjuk bukti kepada juru audit 5S. Okey, saya akan terus ke kriteria yang mana kita ada buat penambahbaikan lah. Okey, ini keperluan utama pelaksanaan 5S yang mana kita ada tambah. Okey, ini ruang pejabat. Pada ruang pejabat ni kita ada tambah, okey, mengamalkan norma baru COVID-19 yang mana kita ada tambah terdapat hand sanitizer di ruang pejabat. So kita ada markah 012 yang mana 0 ni tiada markah, 1 ni sebahagian saja dan 2 ni markah full lah. Okey, untuk kriteria terdapat hand sanitizer di ruang pejabat, so kalau kita pejabat yang tak ada sediakan hand sanitizer ni, so tak ada markah. So kalau pejabat yang ada push type sanitizer dia dapat 1 markah dan office yang ada auto sanitizer ataupun food pedal sanitizer tu akan dapat full lah 2 markah. Okey, kita juga ada tambah mempunyai label penjarakan sosial. Hak ni di bahagian ruang pejabat ya. Yang mana kalau tak ada label penjarakan kosong. Kalau ada sebahagian sahaja unit atau bahagian mempunyai label kita bagi 1. Kalau semua unit dan bahagian ada label kita bagi 2. Okey. Seterusnya mengamalkan pemakaian penutup hidung dan mulut bagi yang bergejala. Yang ni mask lah. Okey, kalau tiada maklumat berkaitan pemakaian penutup hidung dan mulut, so kosong. So kalau kata ada maklumat berkaitan pemakaian penutup hidung dan mulut, kita bagi 1. Ini sebahagian je lah. Kalau kata semua unit atau bahagian dia ada tampal poster, so kita bagi 2 markah. So tuan-tuan dan puan-puan kalau tak faham boleh ni lah tanya soalan, saya akan jawab lah. Boleh chatting ke, boleh interrupt pun tak apa, okey. So seterusnya mengamalkan kaedah bersalaman mengikut norma baharu. Yang ni pun kita pakai poster juga. Kalau kosong tiada maklumat, 1 sebagai unit bahagian saja yang mempunyai maklumat yang ada mempunyai poster maklumat dan 2 markah untuk semua unit dan bahagian lah yang mempunyai poster yang menunjukkan ada bersalaman atau bersentuhan. Okey. Seterusnya pada bahagian perkhidmatan kaunter pun ada juga mengamalkan norma baru yang mana kita menyediakan tanda penjarakan 1 meter di kaunter. Bagi pejabat yang ada kaunter, kalau kaunter besar lah, contoh macam bendahari dia ada kaunter, so dia adalah label. Kalau macam pejabat kecil tu tak perlulah. So kalau sebab kaunter ni kalau kata kosong, tiada label penjarakan sosial. Sebahagian, kalau kata 1, sebahagian saja unit atau bahagian mempunyai label penjarakan sosial. Kalau 2 markah, semua unit lah dengan bahagian mempunyai label penjarakan sosial. Okey, yang ni menjarakkan tempat duduk ruang menunggu dengan penjarakan 1 meter di antara satu sama lain. Sama jugalah kalau kosong tak ada. 1 ni sebahagian saja dan 2 keseluruhan memang mengamalkan inilah penjarakan tempat duduk 1 meter di kaunter. Okey, terdapat hand sanitizer juga di bahagian kaunter yang mana kalau kosong tak ada hand sanitizer. Kalau 1 markah ada hanya push type sanitizer saja. Push type ni hak tekan-tekan tu. Kalau 2 markah ni auto sanitizer ni macam kalau kita taklah tangan, dia macam sensor, dia sanitizer tu turunlah kiranya. Dengan foot pedal ni yang pijak lah, yang sanitizer yang pijak tu. So kalau ada jabatan tu ada, so dapat 2 markah. Okey, kemudian mengamalkan pemakaian penutup hidung dan mulut bagi yang bergejala. Yang ni kalau tiada poster berkenaan maklumat tersebut kosong. Kalau sebahagian unit atau bahagian saja ada, dapat 1 dan kalau semua bahagian ada, kita bubuh 2 markah lah. Okey, seterusnya tempat simpanan tak ada tambahan tempat simpanan tak ada. Okey, ini untuk tempat umum. Tempat umum bilik rehat pekerja. Okey, bilik rehat pekerja pun kita kena menjarakkan tempat duduk di bilik rehat. So kalau ada penjarakan sosial untuk semua bahagian kita bagi 2 markah. So 1 markah ni untuk sebahagian unit atau bahagian saja yang mengamalkan penjarakan tempat duduk 1 meter dan kosong ni tiada label penjarakan tempat duduk. Okey, seterusnya ruang menunggu pun sama juga perlu ada hand sanitizer dan juga menjarakkan tempat duduk ruang menunggu. Sama juga yang ni kriteria. Okey, juga mengamalkan pemakaian penutup hidung dan mulut. Kalau ada poster berkenaan maklumat berkaitan pemakaian penutup hidung dan mulut dapat 2 markah lah kalau semua bahagian di office ada. Kalau 1 bahagian saja dan bahagian yang lain. Contohnya kalau office tu dia ada 2 label, 2 bahagian. So kalau kata bahagian atas dia ada letak poster maklumat. So bahagian bawah tak ada poster maklumat. So dapat 1 lah. Kalau kata 2 bahagian ada, so kita bagi 2 markah full. So, bilik sembahyang pun sama.
Okey, bilik sembahyang ni menjarakkan tempat solat atau 1 meter di bilik sembahyang. So kalau kata ada penjarakan tempat solat 1 meter, kita bagi ni sebahagian saja, kita bagi 1. Kalau kata di office tu ada 2 surau ke apa, kalau dia buat penjarakan tempat solat, so dapatlah 2 full markah. Okey, untuk kriteria 14 ni kita buang, tak ada. Kita dah sebelum ni ada menggalakkan penggunaan sejarah sendiri, tapi dah kita mengikut saranan Majlis Keselamatan Negara yang mengatakan tidak, orang ramai tidak wajib bawa sejadah sendiri, jadi kita pun buanglah kriteria ni. Okey, seterusnya bilik mesyuarat pun sama juga, perlu ada menjarakkan tempat duduk di bilik mesyuarat dan juga mengamalkan pemakaian penutup hidung dan mulut bagi yang bergejala. Tempat rekreasi pun sama, tempat makan ni kita tambah mengamalkan amalan basuh tangan menggunakan sabun selama 20 saat. Yang ni poster pun boleh, maksudnya ni poster, kerana kat tempat makan tu kalau ada poster maklumat menggalakkan basuh tangan menggunakan sabun selama 20 saat, so dapat markah 2 full. Kalau tak ada poster, kosong. Dia satu ni tak ada dah, dia tak ada 1. Dia markah kosong dan 2 saja. Kosong tiada maklumat, 2 ni ada maklumat. Okey, begitu juga di bahagian di tandas. Okey, kita letak poster membasuh tangan menggunakan sabun selama 20 saat. Tiada poster maklumat, kosong. Kalau ada poster maklumat, so dapat 2 full markah. Okey. Okey, itu saja penambahbaikan yang kita buat dalam kriteria FAS mengikut norma baru. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nak tanya, boleh tanya dan boleh check lah, insya-Allah saya akan cuba jawab. Ada tak? Puan, untuk ambil suhu tu termasuk dalam kriteria tak? Oh, untuk ambil suhu tak ada dalam kriteria FAS, tapi yang tu memang wajib kan ambil suhu. Pendaftar memang wajib, setiap staf kena ambil suhu. Tapi dalam kriteria FAS kita tak letak. Okay, kalau ada nak boleh makan bonus ke macam mana? Tak, yang tu tak termasuk dalam kriteria FAS. So macam kalau ada tu okeylah, kalau tak ada pun FAS kita tak ada dalam kriteria. Okey, terima kasih. Ha? Terima kasih puan. Okey, sama. Siti nak tanya. Ya. Bagi kriteria untuk bilik sembahyang kan, Bilik sembahyang. tadi kita ikut MKN, kita tak wajib sediakan sejadah kan, Ya. tak wajib bawa kan. Ya. So maksudnya PTJ kena sediakan sejadah lah macam biasa sebelum ni. Buat macam biasa sebelum ni lah. Tapi seeloknya ikutlah, seeloknya kalau kata nak kalau PTJ tu nak bawa sejadah sendiri dan simpan, kita pulang lah, tapi tak wajib, yang ni dah tak ada dalam kriteria. Tapi sebolehnya kita dah tak ada dalam kriteria. So audit datang pun dia orang tak akan menilai lah. Okey, faham. Terima kasih. Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, okey, kriteria ni boleh dapat dalam website IPQ dan juga laporan Kaizen tadi pun boleh dapat dalam website IPQ. Kita dah download dalam website IPQ di bahagian download. So macam tuan-tuan dan puan-puan inilah alert lah. Nanti jurau audit FAS dia akan turun audit tempat tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bagi bukti inovasi ataupun penambahbaikan dalam inilah melalui borang Kaizen tadi. Memang kena bagi. Kalau tak bagi memang tak ada markah lah untuk bonus tu. Dan macam Dr. Hasni kata tadi, borang Kaizen tu pun digunakan untuk inovasi KIK, ada dalam KPI inilah plan strategik. So kalau tak ada apa-apa kita Puan, satu soalan. Ya. Dekat pusat pengajian kan dia ada macam dengan bilik solat tu dalam office. Dan ada juga bilik solat yang memang open kepada student kan. Ya. Yang kita nak nilai tu, yang dinilai tu adakah dalam office, bilik solat dalam office, ataupun yang termasuk yang di luar, maksudnya bilik solat umum tu? Kita ikut skop pejabat. Kerana bilik surau dalam office. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, saya nak pass ke Dr. Hasni. Okay, ada soalan lagi tak? Mungkin apa-apa yang kita boleh share sama-sama. Okey, satu lagi makluman pada tuan-tuan dan puan. Untuk kita bila pertandingan ni, ada je PTJ ataupun yang pusat pengajian yang menang 3 kali kan. 6 kali, kita galakkan lah kan? Sebab tu KPI mereka pun dah lain KPI ni. PTJ berkenaan akan ambil persijilan
antara 3 tadilah, kita ada Green 5S daripada Sirim, lepas tu EXA ataupun kita buat QE daripada MPC, EXA daripada Mampu. Jadi PTJ ni yang dah menang ni, tujuan ni bila kita menggalakkan bila contoh kat UEM ni yang dah menang dapat persijilan, jadi third party, maksudnya yang my audit tu orang luar. Jadi kita yang tak dapat secara tahap tu, kita akan jadikan mereka ni sebagai benchmark. Jadi supaya 5S ni tidak statik lah, tidak orang kata SS, short sendiri lah. Nah, dan bila kita dah ni kita ni, jadi bila kita tengok siapa-siapa yang kata dah skor tu, maksud pilih berjuang kata atau bertanding di peringkat yang lebih tinggi ataupun mendapat tahap yang lebih tinggi. Jadi supaya PTJ lain ni boleh share terdapat maklumat bila kita benchmark PTJ berkenaan, kita boleh nampak benda-benda yang baru yang lebih baik. Itu tujuan supaya kita dapat budayakan upgrade budaya 5S ni. Kalau tidak kita akan lama-lamanya duk macam tu lah. Bila kita dah menang lama-lama pun kita turun. Itu tujuan dia lah. Sebab itulah yang saya kata tadi, KPI untuk siapa yang menang turut kan, dia akan melainan. Tapi tuan-tuan dan puan janganlah sampai tak mau menang terus kan. Menang tu ada semua dah, ada bagus dia untuk ni. Itu just nak maklumlah pada PTJ yang akan menang. Sebab sama juga untungnya PTJ yang tak menang adalah macam boleh menang pula kan. Jadi dia tak bersaing yang dah menang tu. Jadi dia bersaing bersama-sama yang belum menang lagi. InsyaAllah itu akan improve kita punya 5S lah. Itu maklumat yang saya nak share lah. Ataupun ada apa-apa pertanyaan tak sebelum kita tutup kita punya program hari ini? Kalau sambil tu apa, ambil on QR code apa tu. Ni apa ni, Puan Siti akan on QR code. Tuan-tuan puan boleh tolong scan untuk PBU lah. PBU. Dan masa sama kalau nak ada soalan boleh chatting ataupun boleh tanya. InsyaAllah kami cuba jawab lah. Ataupun tuan-tuan dan puan boleh PTJ boleh buat request dekat IPQ ni. Kita ada klinik kualiti. Di hari Selasa klinik kualiti kan, tarikh dia insyaAllah kita akan bantu tuan-tuan dan puan lah dalam nak buat 5S ataupun bagi nasihat sebagainya lah. Jika 5S ke KIK ke ISO. Okey, kalau ada apa-apa boleh tanya ataupun chat. Tuan-tuan dan puan boleh scan QR code untuk pendaftaran dan PBU. Okey, terima kasih kepada terima kasih kepada semua yang mana meluangkan masa untuk mendengar taklimat daripada Dr. Hajah ni. Kalau ada apa-apa pertanyaan bolehlah menghubungi IPQ, telefon ke ataupun datang ke klinik kualiti yang dianjurkan oleh IPQ. Okey, terima kasih. Puan Siti, QR code tu invalid Puan Siti. Pakai QR code biasa, jangan pakai yang UN attendant. Oh, pakai yang biasa. Pakai yang biasa, sebab ini bukan QR code UM attendant. Okay.